Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi yang dihormati Puan Pengetua, Puan Fatma binti Muhammad Arif, ceramah kita pada malam ini Encik Ahmad Abdul Salam bin Husni daripada kaunselor daripada SMK Petra Jaya Kuching. Barisan pentadbir yang ada pada malam ini guru-guru kaunselor SMK Kuala Selangor, guru-guru dan seterusnya para pelajar tingkatan 5 SMK Kuala Selangor. Jadi syukur alhamdulillah pada malam ini dapat kita berkumpul di alam maya di Google Meet untuk sama-sama kita menghadirkan diri dalam ceramah motivasi yang bertajuk luar biasa bukan biasa-biasa. Dan alhamdulillah pada malam ini saya lihatlah dia punya latar belakang ceramah ni pada 2 hari lepas. Saya kata dengan Cikgu Suhailah, ini bukan ceramahnya pun bukan biasa-biasalah. Saya tengok dia punya latar belakang kan, pemidato lah, pembahas negeri Selangor lah. Jadi syukurlah kita pelajar-pelajar dapat mendengar sendiri ceramah motivasi ini. Jadi sebelum kita mulutkan majlis, eloklah kita sama-sama membaca doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Waljami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Qadir hajat ya Rafi'ad darajat, kami bersyukur kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri program motivasi pada malam ini bersama penceramah jemputan khas. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada malam ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi keredaan-Mu dalam seluruh hidup kami. Ya Allah, bagi-Mu segala puji dan puja. Kurniakanlah kami lisan yang lembut basah, mengingati dan menyebut nama-Mu, hati yang penuh segar bersyukur di atas nikmat-Mu, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintah-Mu. Ya Allah ya Mujib Basailin, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami, sekolah ini akan menjadi sekolah yang cemerlang, terbilang, sekolah yang disegani dan dihormati. Sekolah yang akan melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau berilah semangat, kekuatan dan keagaman kepada seluruh guru dan murid di negara ini amnya dan di SMK Kuala Selangor khasnya untuk terus menjalani pengajaran dan pembelajaran di sepanjang masa walau di mana jua. Engkau mudahkanlah urusan kami ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan. Hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi untuk seterusnya, sebelum saya menjemput penceramah kita, jadi eloklah kiranya kita mendengar sedikit pesanan, kata-kata dari Bonda Pengetua Puan Fatma binti Muhammad Arif. Dengan ini majlis mempersilakan. Terima kasih pengerusi majlis ya. Alhamdulillah ya, hari ini kita dapat berjumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya. Dan selamat datang kepada Cikgu Ahmad Abdul Salam bin Husni ke SMK Kuala Selangor dengan nama dengan hashtag Kusal Excellent. Saya sangat berbesar hati cikgu dapat bersama-sama dengan kami pada malam ini
Dan pada murid-murid saya ya dan kepada rakan guru, terima kasih kerana hadir bersama untuk malam ini. Saya tahu kalau Cikgu Salam nak tahu ya, cikgu-cikgu saya dan murid-murid saya jadualnya pack. Saya lihat jadualnya sangat pack. Besok mereka ada kelas tambahan dan Isnin sampai Khamis kelas sampai pukul 3 ya. Dan pelbagai latihan dan kerja rumah ataupun soalan-soalan yang dibekalkan oleh cikgu untuk mereka ulang kaji. Jadi saya sangat-sangat berbesar hati pada malam ini program kita dapat dihadiri oleh rakan guru pentadbir saya ya. Saya lihat ada dalam ni ya, ada beberapa guru pentadbir dan juga guru-guru yang menyokong ya, yang bersama-sama dalam program peningkatan prestasi SPM 2021. Saya sangat teruja dengan tajuk luar biasa, bukan biasa-biasa. Kalau Cikgu Salam nak tahu, tahun lepas saya dalam satu program motivasi saya ada berkata, saya mengharapkan keputusan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah tepat. Malam ni kita menjemput Cikgu Salam juga pada murid ya. Saya mengharapkan tahun ini keputusan juga luar biasa. Seperti tahun lepas ya, di mana kita berjaya ada lonjakan sebanyak 0.27. Berarti kita telah melepasi target ETR kita. Itu tahun lepas. Dan saya ingin sekali lagi kita berjaya melepasi ETR kita tahun ini 5.2 insyaAllah. Saya tahu anak murid saya sedang berusaha dan saya percaya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kebergantungan kita kepada Allah mestilah kuat ya. Kepada murid-murid yang bukan beragama Islam, kebergantungan kamu kepada Tuhan kamu ya. Dan kepada murid Islam, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala mesti kuat ya. Usaha kita mesti bertekalan. Usaha kita mesti menunjukkan yang kita bersungguh-sungguh. Ya, kita ikuti program sekolah, kita tambah dengan motivasi, cikgu bagi suntikan semangat ya. Kita baca Yasin, kita solat hajat, kita serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita berdoa, kita doa masa kita jawab SPM nanti, ingatan kita kuat. Apa yang cikgu ajar tu kita ingat. Jadi keputusan keputusan SPM kita akan menjadi luar biasa. InsyaAllah, amin. Okey. Jadi saya tidak mahu bercakap panjang. Saya serahkan majlis ini kepada Cikgu Salam. Mudah-mudahan dengan pemidato dan pembahas Negeri Selangor ni, semangat anak-anak murid saya ni bertambah-tambah. Dan bila dia nampak saya, dia tahu, bonda nak keputusan yang terbaik. Bonda nak A yang banyak. Bonda nak lulus beramai-ramai. Jadi itu adalah salah satu ciri untuk menjadikan keputusan SPM luar biasa, bukan biasa-biasa. Jadi terima kasih banyak ya Cikgu Salam ya. Saya serahkan kembali kepada Cikgu Salam terus ya, boleh? Kepada Cikgu Arif. Saya. Kepada Cikgu Arif. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Puan Pengetua. Seperti mana yang dimaklumkan oleh bonda kita, Puan Pengetua sekarang ni masing-masing tengah sibuk dengan kelas. Beberapa hari saja lagi, pejam-celik SPM akan menjelma. Walau bagaimanapun diminta kepada pelajar dapat meluangkan masa pada malam ini untuk sama-sama kita mendengar sedikit motivasi lah. Motivasi ni macam orang kata macam belon angin dalam belon. Dia boleh hilang lama-lama kita kena tiup balik kan. Biar ada semangat sikit nak belajar. Sekarang ni masing-masing lah. Saya yakin sekolah Cikgu Salam pun sedang merangka pelbagai program. Semua sekolah kami.
Jadi sebelum saya serahkan kepada Cikgu Salam, eloklah kiranya saya membacakan sedikit latar belakang perkhidmatan beliau. Okey, beliau pernah mengajar di SMK Datuk Harun 2012, kemudian di Kuala Lumpur, kemudian di Akademi Syahadah Tafiz Al-Faizin Kuala Selangor 2014, kemudian di Kelantan, macam-macam negeri dia pergi. Dan akhirnya sekarang sejak 2015 hingga kini di SMK Petrajaya Kuching Sarawak, jauh. Dan kejayaan, ini saya baca sikitlah kejayaan sepanjang perkhidmatan beliau. Sejak 2011 menjadi penceramah bebas, mewakili negeri Selangor sebagai pembahas kebangsaan dan pemidato. Di negeri Sarawak pula, beliau mendapat tempat ketiga pidato guru negeri Sarawak. Dan adalah beberapa lagi kejayaan yang dikecapi. Jadi alhamdulillah kita dapat menjemput dan bersama beliau pada malam ini. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput anak jati Kuala Selangor ini, Encik Ahmad Abdul Salam bin Husni, untuk menyampaikan ceramah motivasi beliau. Dengan ini majlis mempersilakan. Okey, terima kasih ucapkan kepada Cikgu Arif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Saya ucapkan pertama sekali saya ucapkan kepada para pentadbir, Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Selangor, Barisan Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Kuala Selangor, guru-guru yang turut sama hadir serta para pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM, saya kira dalam 46 hari atau plus-plus sahaja lagi, tidak lama pun. Dan okey, sekejap ya sebab saya ada buka ni slide ni. Sebelum saya mula, kalau tengok slide ini. Baik, sebelum saya mulakan, saya nak tanya para pelajar yang ada pada malam ini, ada tak yang bersama saya? Saya nak tengok dia mesti on mikrofon kalau ada bersama saya. Ada ke tidak yang bersama saya para pelajar? Saya mesti Ada. Ada. Pastikan pelajar yang bersuara ya, bukan cikgu. Ada. Para pelajar ada ya. Saya nak tengok tingkatan berapa yang ada bersama saya? 5. 5 apa? Ramai ke tidak? Okey, kerana apa ya? Kalau Kuartal anda 5. lihat program pada malam ini, saya sebenarnya berpakaian begini sebab saya tak nak anda nampak macam ceramah yang biasa-biasa. Kamu lihat dia akan bagi input begini, dia akan bagi tahu begini, tetapi saya nak warning kepada anda. Saya nak bagi tahu kepada para pelajar apa yang berlaku pada malam ini tidak seperti anda jangkakan. Itu yang pertama. Sebab cara saya menyampaikan motivasi bukan seperti penceramah lain yang anda lihat seperti kalau anda dengar ceramah motivasi, alah boring lah ceramah motivasi, alah motivasi ke, tak nak pergilah. Yes, itu adalah pemikiran kalian. Tetapi pada malam ini, ada sebab saya minta anda, yang pertama, pastikan dengar ceramah pada malam ini menggunakan earphone atau headphone yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan kalau bolehlah dengar bersendirian di dalam bilik. Kadang-kadang kita nak dengar depan ruang tamu ke, depan mak ayah ke, nanti tak fokus. Jadi saya harap dengan masa yang singkat yang diberikan kepada saya pada malam ini, para pelajar tolong berikan tumpuan sepenuhnya. Kerana apa? Saya sangat-sangat memerlukan respon daripada anda dalam sesi bersama saya pada malam ini. Kalau saya minta respon, tolong berikan respon ya. Kerana kalau saya nampak macam klik-klik, saya akan panggil nama yang ada di situ. Okey, para pelajar, dah bersedia ke semua? Saya kena dengar ni. Okey, pastikan anda bersama saya. Tu je saya warning. Okey, saya harap semua bersama saya bersedia dan betul-betul bersedialah. Jangan sambil-sambil. Okey, kerana nanti dia akan keluar dan keluar saja. Jadi saya harap betul-betul adanya respon supaya walaupun kita secara maya, dan saya tahu pelajar ni kalau dia secara maya dia sekadar buka saja. Okey, jadi tolong saya harap betul-betul ini usaha cikgu-cikgu dan apa yang bakal dibuat pada malam ini, anda kalau terlepas, anda sekadar mendengar tapi anda macam abaikan, maka anda yang rugi. Baiklah.
Okey. Terima kasih. Seterusnya. Okey, ini masih lagi permulaan. Okey, dan saya anggap salam perkenalan saya buat semua para pelajar. Dan seperti yang pengetua katakan tadi, luar biasa bukan biasa-biasa. Saya Cikgu Salam ya. Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Petrajaya berkelulusan daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan itu tagline saya, kita baik ramai sayang. Dan ini adalah sedikit latar belakang dan penglibatan saya yang telah disebut oleh Cikgu Arif. Dan saya berharap para pelajar betul-betul dah bersedia pada malam ini. Kerana saya nak bagi tahu satu je. Saya bukan tipikal penceramah di mana saya akan kata, baiklah para pelajar, cara-cara untuk dapatkan 9A. Yang pertama, kedua, ketiga. Tidak. Dalam sesi yang bakal berlaku ini, saya tidak akan menyampaikan begitu. Okey? Dan yang kedua, saya nak bagi tahu para pelajar, saya tidak akan sekali pun mengajak anda untuk sama-sama mendapatkan 9A, 10A dan sebagainya. Dengar betul-betul ceramah ini kerana apa? Anda akan dapat sesuatu yang mungkin tidak dapat di mana-mana. Ya? Jadi saya harap semuanya bersedia dan betul-betul memberikan tumpuan. Okey? Okey, untuk yang permulaan ini, dan saya harap para pelajar semua sudah bersedia dan saya nak tanya kepada para pelajar. Bila saya keluar saja perkataan ini, saya minta para pelajar respon pada ruangan chat. Ya, sila respon sepenuhnya pada ruangan chat. Apa yang anda tahu dan apa yang anda faham. Okey. Sekarang ni saya nak tanya. Okey. Siapa yang boleh terangkan kepada saya dalam satu perkataan saja dalam ruangan chat itu, apa itu failure? Okey. Tulis dalam ruangan chat. Okey, saya nak tengok respon para pelajar. Sebab tu saya kata sesi bersama saya bukan saya bercakap saja, saya perlukan respon. Saya nak tengok ada ke tidak pelajar bersama. Jadi tolong ni, dalam satu perkataan bukan satu perenggan, apa itu failure yang kamu faham? Apa itu failure? Okey, tuliskan di ruangan chat. Silakan. Okey, teruskan. Saya nak tengok macam mana respon pelajar. Okey, nampak kegagalan. Kegagalan lemah. Bagus. Arman. Ada lain sikit. Yang lain kegagalan. Teruskan. Sebab saya nak tengok kalau ada yang lain, kita nak tengok macam mana pandangan kamu, apa yang kamu rasa. Okey, terima kasih. Wardina pun kata kegagalan. Okey, thank you for the response. Bagus, bagus. Okey, kegagalan. Kegagalan tidak mencapai target. Alhamdulillah Fatihah Syairah ni lain sedikit. Dia kata tidak mencapai target. Okey, bagus. Ada lagi? Kegagalan untuk mencapai sesuatu matlamat tanpa usaha. Okey, Christina, sesuatu yang nampak ni dia punya pandangan ni lain daripada orang lain. Very good. Alright, Christina. Okey, bagus. Ada lagi? Tetapi mostly mengatakan failure itu adalah kegagalan. Okey, itu yang pertama. Seterusnya, ini sekadar saya nak letakkan anda pada pemikiran anda. Anda pernah gagal dan berputus asa. Okey, saya nak tanya kat dalam dalam yang bersama saya Google Meet pada malam ini, siapa yang tak pernah gagal? Saya nak tengok respon. Siapa yang tak pernah gagal? Soalan saya, siapa yang tak pernah gagal? Okey, saya bagi sikit masa untuk respon. Siapa yang tak pernah gagal? Sila respon saya saja. Okey. 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 Nampaknya kalau ikutkan di sini bermakna semua pernah gagal. Okey. Soalan saya yang kedua. Siapa yang tak pernah putus asa? Dia tak pernah putus asa. Dia sentiasa semangat je. Ada tak? Okey, kita nak tengok respon. Siapa yang tak pernah putus asa? Okey. Okey, nampaknya semua orang pernah rasa nak berputus asa atau pernah berputus asa. Soalan saya yang seterusnya. Okey, dalam 60 orang pelajar yang bersama saya pada malam ini yang bakal cemerlang, saya nak tanya. Bila kita tanya anda pernah gagal, ramai kata sini semua pernah gagal. Sekarang tolong saya nak tengok respon 60 orang pelajar ini. Kamu gagal apa? Okey.
kamu gagal apa? Sila respon pada ruangan chat. Okey, kamu gagal apa? Saya nak tanya. Okey, matematik. Okey, 60 ya, saya expect 60 respon. Gagal dalam peperiksaan matematik, admat, matematik. Tak apa, dia typo. Okey, mat, lagi 60 respon saya nak tengok. Okey, admat. Okey, admat, mat. Okey, mat, very good. Okey, ada tak yang lain daripada yang lain? Mat, okey, setakat ini matematik ramai yang lemah. Okey, mat, very good. Semua para pelajar nampak berikan respon yang ini saya suka. Dan saya guru, cikgu-cikgu pun mesti seronok tengok ada respon pada malam ini. Tahniah cikgu-cikgu dan para pelajar. Okey, gagal mat. Okey, ada lagi account eco. Itu semua account eco tu pun berkaitan dengan matematik. Okey, ada lagi? Kamu gagal apa? Soalan saya, kamu gagal apa? Okey, ada lagi respon? Gagal dalam menguruskan masa. Nampaknya Umairah adalah salah satu jawapan yang gagal ya. Apa itu panggil? Bukan gagal. Maksudnya jawapan dia lain daripada orang lain. Dengan Alif Syahmi. Okey, Alif gagal membahagikan guru. Very good. Okey, saya stop dekat sini. Okey. Wahai para pelajar yang dikasihi sekalian. Pertama. Okey, dengar ya. Dengar. Bila saya bertanya apakah yang anda gagal, ramai jawab gagal dalam peperiksaan dan ramai jawab gagal dalam subjek. Maka itu yang pertama, soalan yang pertama itulah yang menunjukkan bahawa anda sebenarnya gagal untuk faham kehidupan anda. Dan bila saya tengok jawapan Umairah dan Alif Syahmi, mereka di luar daripada kebiasaan punya jawapan. Wahai para pelajar yang dikasihi sekalian, kerana apa? Pada malam ini, saya tak nak anda kejar hanya pada A. Sebab itulah saya kata ceramah saya bukan seperti ceramah yang lain. Wahai para pelajar, bila anda meletakkan gagal itu pada subjek, maka hanya itulah kayu ukur kegagalan anda. Kalau seperti Alif Syahmi meletakkan gagal membahagiakan guru, dalam apa jua perkara kau lakukan pun, kau gagal bahagikan guru, kau akan sentiasa cuba untuk bahagikan guru. Contoh, kau gagal matematik, cikgu kecewa. Okey, contoh. Lepas itu tiba-tiba kau nampak cikgu masuk kelas. And then tak ramai pelajar bagi respon. Itu pun kau katakan gagal bahagikan guru. Nampak tak? Bila kita letakkan salah satu maksud itu, kegagalan itu pada skop yang contoh matematik saja, maka anda akan lihat bahawa itulah kehidupan anda. Saya tinggalkan persoalan itu dahulu. Kegagalan. Semua orang gagal. Saya nak beritahu para pelajar yang saya kasih pada malam ini, saya pun pernah gagal. Ya? Dan saya nak tunjuk satu video. Sebab tu saya kata ceramah saya pada malam ini ada perlu menggunakan earphone. Ya, perlu mendengarkan earphone dan bersedia untuk mendengar. Bagi yang mengatakan gagal ini pada subjek, sila lihat video ini. Okey, kalau tak dengar sound bagi tahu saya ya. Respon pada ruangan chat kalau tak dengar sound. Okey ya, saya harap dengarlah. Okey, cik, sila lihat video ini. Ada sound ya? Respon kejap, ada sound ya? Oh, tak ada ya? Kejap. Saya bagi ni sekejap. Okey, sekejap. Okey. Cuba dengar ada lagi tak? Sekejap ya. Sekejap. Sekejap.
Sekejap ya. Okey, cuba dengar ada tak keluar. Sekejap. Sekejap. Ada keluar tak? Ada tak? Masih lagi tak ada ya? Oh, tak ada juga. Okey, sekejap. Sekejap ya. Kalau ada dengar sound bagi tahu ya. Ada ke tak ada? Masih lagi tak ada? Ada sound tak? Sekejap. Oh, tak ada. Alamak, sekejap. Ada ke tak? Ada ke tak ada? Tak ada? Alamak. Sekejap ya. Bagi saya masa. Sorry cikgu. Okey, cuba ini keluar tak? Okey. Ada tak? Masih lagi tak ada? Alamak, tak ada. Tak ada lagi ya? Alamak. Sekejap ya. Sorry cikgu. Biasa dia keluar, malam ni dia tak keluar pula. Tadi macam dah ada. Oh, macam dah ada tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi tapi sikit slow. Kejap ya. Okey, ada tapi tak jelas ya. Okey, kita cuba buka ini. Keluar tak? Lepas tu tak keluar. Alamak. Okey, sekejap. Sorry. Entire screen. Let's see. Speaker. Bismillah. Okay, kalau dah cuba, kalau ada keluar bagi tahu ya.
Oh, tak ada ya. Internet, external. Saya cuba ini lah, playback device. Plugin. Cuba. Sorry. Ada tak? Ke tak ada juga? Okay, tak ada. Tadi ada dia kata. Sini. Oh. Ada tak jelas. Ada lagi, ada dengar tak? Ke masih lagi tak dengar? Suara saya je dengar. Ya. Oh, tak ada. Sorry. Saya tengah cuba. Alamak. Okay, saya rasa dah tahu dah. Okay, kali ni insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ke tak ada? Okay. Suara saya ada tak? Suara saya. Okay, thank you. Terima kasih. You're supposed to fail. You're supposed to fucking fail because failure is the stepping stone to success. Failure is an experience that lends to wisdom that ultimately makes you a stronger version of yourself. So the idea is you must fail. Okay, kalau anda tengok video ni ya, kalau anda tengok dari awal, sebab saya tadi tak kupas ya video ni. Kalau anda tengok dari awal, dia akan gagal dan dia cuba sampai dia boleh. Kalau anda tengok yang ini, Fail 100 times. dia cuba lagi, dia gagal, dia cuba lagi. That's part of it. No one succeeds the first Tengok dia lompat, dia jatuh. Learning Lepas how itu dia cuba lagi. not get disappointed with failure. Dia jatuh, Understand dia cuba failure. lagi You sampai dia only boleh. learn when you fail. Dan dia lontar, dia bola ni tak boleh. Lepas tu tengok second time, boleh. Journey's hard. Yang ini kamu tengok tak? Perasaan bila dia berjaya, perasaan bila dia boleh buat lepas dia gagal adalah satu perasaan yang tak dapat digambarkan. Congratulations. It's the greatest thing that ever happened to you because it shows that you're alive, it shows that you did something, and it shows that you're growing stronger. Now go and fucking fail again. Boy, I hope you guys that watch these videos, I hope you go and fail 1,000 fucking times. Keep going and out there Tengok. failing. You know what that means? Kalau kita gagal, kita akan sakit. Memang kita semua akan sakit. Tetapi sebaik saja kita berjaya, perasaan itu tidak akan dapat digambarkan. In life. Because it says so much about your character and it adds so much to who you're becoming. Love it for what it is because if you didn't fail, you would never be able to appreciate success. It's possible for you to live your dream. It's necessary that you never give up. It's you. You've got to take personal responsibility. Kamu nampak bila dia berjaya, apa perasaan dia, apa respon dia? Nampak? Dia puas. You've got to resolve within yourself that I can do this. That it's hard. But you've got to say, I'm the one. I'm the one to make this happen. I'm the one to become successful in this business. Everybody drops the ball. You're not perfect. But you can be born again every single day. You can have that rebirth. You can get up and do it again. Recommit. Fail, recommit. Fail, recommit. Fail, recommit. And if that pattern continues to the day you die and you recommit on your deathbed, you were a success.
But if you failed and didn't continue, didn't get up again, didn't choose to be reborn again, and that's the ultimate failure. Okey, para pelajar. Pertama, apa yang saya nak bagi tahu kalian, gagal yang kamu nampak itu bukan gagal yang anda patut gambarkan. Kerana dalam hidup ini kita semua akan gagal. Kalau kamu tanya budak kecil 2 tahun pun dia akan gagal. Gagal apa? Dia juga pernah belajar untuk bertatih dan dia terjatuh, kemudian dia bangun semula dan dia jatuh, dia cuba lagi sampai dia boleh berjalan. Itulah kita pada ketika dahulu. Dan hari ini kita lupa kegagalan lalu itulah sebenarnya mengajar kita erti kehidupan. Dan hari ini bila saya tanya kamu gagal apa? Gagal matematik, itulah yang saya maksudkan. Pada malam ini saya bukan nak suruh anda kejar 10A. Saya tak nak anda letakkan dalam mindset anda, hidup aku kena dapat 9A, kena. Sampai anda lupa satu perkara nanti saya akan ajar anda. Jadi, kegagalan lihatlah dalam pelbagai aspek. Ya. Macam ada yang kata tadi, gagal bahagiakan cikgu. Itu semua yang perlu anda lihat daripada sudut itu. Kerana apa ya para pelajar? Kalau kita hanya lihat gagal itu pada subjek, kita akan tunjukkan diri kita, alah tak payah lagi lah cuba. Alah itu je lah gagal, tak mana lah cuba. Tetapi kalau kita lihat, pada gagal ini memberikan maksud yang luas ya. Contoh, oh kalau aku gagal subjek, aku gagal jadi anak yang baik. Kalau aku gagal subjek, aku gagal jadi pelajar yang baik. Kalau kita lihat begitu, kita akan kecewa dan kita akan usaha dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita hanya melihat gagal itu pada subjek, maka itulah silapnya. Dan ramai pelajar kata, cikgu saya tak ada motivasi disebabkan persepsi dan minda kita sudah salah pada awalnya. Baik, saya tinggalkan anda dengan kegagalan yang anda katakan itu. Okey. Seterusnya. Your failures do not define you. Semua orang gagal, saya juga pernah gagal, semua orang pernah hampir putus asa. Maka tinggalkan kegagalan lalu. Dan kerana kegagalan itu tidak mencerminkan siapa anda pada hari ini. Dan gagal ini adalah kita gagal pertama kali mencuba, kita akan belajar sesuatu. Tengok video ini. Bagi anda yang mengatakan bahawa cikgu, saya rasa saya gagal dan tak nak mencuba lagi. Give up something to get something. You must fail 100 times to succeed once. You only learn when you fail. When you fail, it's okay to get depressed. It's okay to cry. Saya nak bagi tahu para pelajar, kalau anda gagal, anda rasa kecewa, anda rasa frust, anda rasa nak menangis, tak apa. Menangislah. Tetapi It's okay to go home. But eventually, you have to get over. anda perlu move on. Kita perlu lupakan. Esoknya, kalau hari ni kamu kata saya dah gagal, esok bangun, tolong move on dan buat yang terbaik. And move on. The greatest people have ever walked this planet constantly had setbacks in life and failures. Constantly. Most people stop at failure. We've all failed at things. I'm going to continue to fail at stuff. It's the most powerful tool you can use. But it all depends on how you use it. It's that drive inside of you. It's the fuel that burns you like something that's never burned inside you before. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. I'm telling you right now, if you are going to birth your dream, your calling, your passion, you can't draw back when life gets tough. You've got to stand up to it and push. To every person in this room who's had a struggle, who's had some pains, who's had some tests, let me tell you some of the stuff you've been through, don't pay any attention. Dia kata bahawa
Kita semua ada halangan, kita semua ada dugaan. Jangan ambil peduli akan halangan dan dugaan itu, maka teruskan. Terus. Kalau anda rasa nak terus, teruskan. Jangan fikir, ala cikgu kat handphone saya nak pecah. Ala cikgu mak saya bising. Abaikan. Soalannya sekarang ini kau nak teruskan ke tidak? Itu persoalannya. It is just a sign that the baby is coming. You're on the verge of birthing. I don't care whether you're 30, 40, 50, 60, 70. There's something down inside of you that's still kicking inside of you that wants to get out and it wants to live. There's something in you that needs to be fed, that needs to be stirred, that needs to be electrified, that needs to be illuminated. There's something down inside of you. Wahai para pelajar, percayalah, dalam diri kita semua kita nak berjaya. Dalam diri kita semua kita nak jadi yang terbaik. Cuma kita je nak ke tak nak kejar keinginan tu. Kita ada keinginan tetapi kita simpan. Buat apa? Sekarang ni kita ada keinginan, kita kena keluarkan. Nak tak nak, itu semua pada diri anda. Kalau anda salahkan cikgu, bullshit. Tolonglah. Itu semua tolak ke tepi. Sekarang ini tanya pada diri. Kalau kau nak berjaya, kau sendirilah usaha. Jangan lagi tengok pada cikgu tak bantu, mak ayah tak nak tolong. Tak ada lagi alasan. Kenapa? Di penghujungnya nanti, usaha itu pada diri anda sendiri. Maka kalau kita nak berjaya, kita sendiri yang sepatutnya sendiri kena keluarkannya. Sendiri kena tunjukkan usaha. Jangan bagi alasan pada alasan yang tidak langsung kita boleh terima. It's okay to be unbalanced for a while. It's okay. Don't be all this stuff people say, you gotta be balanced. To be the best in the world and what you do, you have to be unbalanced to find every bit of energy and strength that you have to pull it off. Then you get balanced once you become great. So if your family doesn't understand, why are you so daggone crazy? Because I'm trying to be the best I can to give you the best that I am. And it takes getting obsessed to where people think you're crazy. I gotta commit my very being to this thing. I gotta believe it, I gotta eat it, I gotta sleep it. And until you get there, you'll never be successful in life. But once you get there, I guarantee you, the world is yours. Yes. Dalam video ini saya cuma nak mengajar bahawa kita semua akan gagal dan kita kena belajar sesuatu daripada kegagalan. Dan seterusnya. Ini soalan yang saya rasa jawapan dia pun saya akan dapat yang lebih baik. Saya nak tanya kepada para pelajar yang masih setia bersama saya. Saya nampak dah hampir 70 yang bersama. Saya nak tanya para pelajar yang dikasihi sekalian, apakah sukses yang anda fahami? Tolong tulis pada ruangan chat. Apakah sukses yang anda faham? Letakkan di ruangan chat. Saya nak tengok bagaimana pandangan 70 orang pelajar atau 60 lebih orang pelajar pada malam ini. Apa itu sukses pada anda? Apa itu sukses pada anda? Sila letakkan pandangan anda atau apa yang anda rasa di ruangan chat. Faris Aiman, bahagikan ibu bapa. Okey, dapat mengatasi kelemahan. Okey, bagus. Yang lain, berjaya harungi dugaan, Nazirah kata. Okey. Yang lain, bagaimana? Apa yang anda faham? Apa yang bagi anda ya? Dia tak ada jawapan betul ataupun salah. Cuma saya nak tengok bagaimana para pelajar SMK Kuala Selangor ini berfikir apa itu sukses bagi kamu. Okey, ada lagi. Kejayaan ada sesuatu impian yang dapat dicapai setelah berkali-kali melalui proses kegagalan. Oh, ni macam ayat teks Kristina ni. Fakihah, hasil usaha sendiri. Okey, ada lagi? Ada lagi para pelajar, come on, daripada 70 ni, kejayaan meningkat dari masa dahulu. Okey, betul? Okey, dapat mengubah diri untuk menjadi yang lebih baik. Masya Allah, bagus Alif Syahmi, respon yang baik. Okey, ada lagi? Ni baru 10 ni, bagi mana lagi 50 orang pelajar? Come on, saya nak tengok apa pandangan kamu tentang sukses. Apa yang kamu tahu pasal sukses dan apa yang kamu rasa itu adalah sukses bagi diri kamu. Okey, ada lagi respon? 1, 2, 3.
Saya anggap yang ini je yang kamu mengatakan bahawa berjaya mencapai target itu adalah apa yang kamu faham tentang sukses. Kamu lihat tak di sini? Bila saya berjaya betulkan, fahamkan maksud kegagalan yang sebenarnya, anda dah cuba meletakkan sukses itu dengan lebih luas. Okey, itu dah mula ada perubahan. Di situlah dalam hidup kita kena betulkan tanggapan. Sebab stigma kita meletakkan gagal mesti pada subjek. Sebab itulah dalam sukses atau berjaya dalam hidup ini, kalau kita letakkan sesuatu yang luas, kita akan dapat mencapai sesuatu yang luas. Okey? Dan jalan kejayaan. Wahai para pelajar, kenapa hari ini saya tak nak ajar kamu cara-cara untuk 10A? Kenapa? Saya tak nak kamu letak target di luar kemampuan. Contoh, saya selalu berkata kepada para pelajar saya, kau kalau dah memang expect kau dapat 4A, tetapi kau perlu target 9A. Sampai kiamat pun kau takkan dapat. Tetapi saya kata, kalau kita target sesuatu yang lebih luas, maksud di sini kejayaan perlu diukur. Kalau dia kata, cikgu, bagi saya berjaya ini cukuplah saya dapat banggakan mak ayah. Maka kalaulah dia dapat 8A sekalipun, 7A sekalipun, mak ayah dia gembira, maka itu kejayaan bagi dia. Kamu nampak tak? Sebab itulah cara saya akan kata, kejayaan jangan kamu ukur pada bilangan subjek, bilangan berapa A. Kerana letakkan bahawa kejayaan ini luas sebenarnya. Sebab itulah kalau saya biasa bercakap dengan para pelajar, saya tak naklah pelajar-pelajar kelas belakang ini terasa. Sebab mereka ada kemampuan dan kelemahan mereka. Kalau mereka kata, cikgu saya dah cuba yang terbaik, cikgu letak 10A pun, saya hanya pandai baiki motor saja. Tetapi kalau dia letak bahawa kejayaan mesti diukur bila dia tengok cikgu happy, dia pergi sekolah cikgu happy, dia buat yang terbaik dalam exam pun cikgu happy, itu dah kejayaan bagi dia. Maka para pelajar, betulkanlah persepsi dan pandangan kita. Apa itu kegagalan dan kejayaan? Dan bagaimana kamu ukur kejayaan? Sekarang saya nak tengok dekat para pelajar di ruangan chat ini, dalam masa hanya beberapa minit ini, saya nak tengok para pelajar, tolong letak bagaimana anda letakkan ukur kejayaan. Bagaimana anda ukur kejayaan? Cuba letak. Okey, siapa boleh cuba tengok di ruangan chat itu. Bagaimana kamu ukur kejayaan? Macam mana kamu nak tahu kamu dah berjaya? Yes. Okey. Para pelajar. Ada? Saya nak tengok para pelajar punya respon. Bagaimana kamu ukur kejayaan? Okey, usaha. Okey. Ini terpulang pada kamu ya. Sebab dia tak ada salahnya. Setiap kejayaan bagaimana anda ukur berbeza. Tak ada jawapan yang salah pun. Saya cuma nak tahu macam mana pandangan para pelajar, bagaimana kamu ukur kejayaan. Perlu dapat 8A ke? Okey. Cuba tengok bagaimana respons pelajar yang ada pada malam ini. Dalam 60 lebih pelajar tu, mesti ramai boleh respon ni. Okey. Come on. Saya nak tengok macam mana kamu ukur kejayaan. Itu soalan saya. Bagaimana kamu ukur kejayaan? Ada tak yang nak cuba? Tulis je, tak apa. Tak ada masalah. Okey, survive. Bagi dia kalau dah survive, itu dah berjaya bagi dia. Bagus. Ada lagi? Ifarina kata 10. Accept minda yang realistik dan sedar diri atas keupayaan diri sendiri. Bagus, Farhana. Berjaya jadi lebih baik daripada sebelum ini. Akhir, bagus. Ifarina kata bandingkan diri saya dengan yang dahulu. Bagus. Okey. Biasanya para pelajar, saya nak beritahu satu cerita lah. Ini realiti ya. Ada pelajar dia akan target, okey cikgu, kejayaan bagi saya kalau saya dapat 8A itu sudah berjaya. Tetapi para pelajar, bila kita mencuba, kita akan gagal tau. Bila kita cuba, kita gagal, kita cuba lagi barulah kita akan berjaya. Dan tak ada seorang pun dalam dunia ini, dia cuba, dia terus berjaya. Cuba tanya kawan-kawan, ada tak dia cuba, dia terus dapat 100 markah dia? Tak ada. Kerana itu realiti. Sebab itulah orang kata, tak apa cuba banyak kali.
Kerana pada akhirnya kau akan berjaya. Nak tak nak saja dan keinginan nak berjaya tu sejauh mana. Dan ya, semua orang akan lalui kegagalan dahulu. Seperti mana saya dahulu, kalau kamu tanya saya, result saya tidaklah berapa baik. Dalam kalangan 6 adik-beradik, saya ada 6 adik-beradik. Saya anak ketiga, kamu bayangkan. Daripada 6 adik-beradik, kau anak ketiga tetapi kau seorang saja tidak sekolah berasrama penuh. Ya, ini realiti. Saya cerita pada diri saya je. Ya, adik saya yang bongsu pun sekolah menengah sains Kuala Selangor. Itu buktinya. Kakak saya yang sulung sekolah sains Kuala Selangor, abang saya FRSM, adik saya sains Kuala Selangor. Hanya saya seorang saja SMK Datuk Harun, Tanjung Karang, Selangor. Okey, itu bukti. Saya nak kata pada anda, saya juga pernah gagal. Saya juga pernah berada di tempat anda. Tetapi tolonglah, kita akan gagal dan kita akan berjaya. Cuma jalan yang berbeza. Dan para pelajar, halangan dan cabaran untuk berjaya. Saya nak bagi tahu kita semua ada halangan. Kita semua ada cabaran untuk berjaya. Ya, kalau kamu kata malas, semua orang malas. Tetapi malas itu berpunca kerana kamu letakkan persepsi yang pertama tadi. Gagal itu apa? Kamu dah salah. Bila yang pertama kamu letakkan gagal ini bila tak dapat A banyak, kamu pun rasa memang takkan berjaya lah aku, kamu kata macam tu. Jadi kamu pun dah malas. Tetapi kalau kamu tahu bahawa gagal ini bila tengok mak ayah nangis, sedih tengok kita gagal, kamu akan sentiasa cuba yang terbaik. Malas dah tak ada. Biasa saya tanya pelajar apakah halangan? Malas. Lagi satu, telefon. Dan lepas tu kalau saya nasihatkan pelajar, telefon tu tolong campak ke dinding, dia akan kata cikgu tak boleh, mahal. Ya, kalau macam tu ambil baldi air, letak je handphone dalam tu. Tak boleh cikgu katanya. Tetapi percaya ataupun tidak, halangan paling besar pelajar pada hari ini adalah telefon bimbit. Dan bagi pelajar, kalau kamu betul-betul nak berjaya, tolong asingkan 2 jam belajar, setengah jam tengok handphone. Tak ada masalah kalau kamu disiplin. Ya, dan ada halangan, ada cabaran, semua orang pasti boleh berjaya. Dan saya nak tengok satu slide ni, saya nak tunjuk lagi, ada satu slide saya terlepas. Sekejap. Ni. Sekejap Okey. Okey. Baik para pelajar, saya nak tengok respon ya. Tadi kalau saya tengok respon tadi ini, saya nak tanyalah para pelajar. Tolong respon. Siapa yang selalu rasa nak putus asa? Tulis. Saya je. Kalau ada, saya. Siapa yang selalu rasa nak berputus asa? Saya nak tengok. Selalu rasa nak berputus asa. Yes. 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 Yes, I know. Yes, teruskan. Saya nak tengok. Tak apa, teruskan. Yes, saya faham perasaan anda. Yes. Hakikatnya para pelajar, kita akan rasa nak putus asa. Tetapi saya kata dengan para pelajar, jangan pernah putus asa. Kita ada impian, kejar. Kita ada harapan, kejar. Sebaik saja pelajar kata saya nak putus asa, saya tanya kepada para pelajar, kau masih ada mak ayah? Ya. Mereka sayangkan kau? Ya. Maka kenapa kau nak putus asa? Dan wahai para pelajar yang saya kasihi, disebabkan kita rasa putus asa ini adalah kita letakkan matlamat yang salah. Dan saya nak tunjukkan satu video bahawa orang yang selalu berjaya pun dia ada dugaan. Tetapi tengok apa yang dia lakukan. Sama-sama kita saksikan. Okey. Semasa tengok video ini, saya warning dulu. Semasa tengok video ini, saya harap para pelajar tolong bagi tumpuan. Kerana ada hikmah yang tersembunyi. Okey. Dalam video ini adalah seorang pelari harapan Olimpik 400 meter yang sudah memenangi emas 4 tahun berturut-turut. Wahai para pelajar, ini adalah pelari harapan
yang berada di lorong tengah nombor 5 yang diletakkan sebagai pelari yang bakal memenangi emas acara 400 meter sukan Olimpik. Okey, para pelajar. Sekejap ya. Tolong unmute ya, yang lain yang ada on tu tolong unmute. Saya minta tolong. Para pelajar kalau lihat, yang berada di lorong tengah pada ketika ini adalah beliau. Ya. Beliau berada di lorong tengah dan pada permulaan tarian beliau sudah mendahului peserta yang lain. Pelari berada di tengah, tetapi apa yang berlaku para pelajar, apa yang berlaku adalah 150 meter yang pertama itu beliau mengalami kekejangan otot yang teramat sakit. Saya minta Christina dan Hanesh, admin tolong mute kan. Nah, sebab dia kalau ada gangguan ni dia tak cantik ya. Saya minta maaf sangat. Dah mute ke belum? Okey. Saya harap jangan ada gangguan ya. Baik para pelajar, berbalik kepada video ini ya. Di pertengahan larian beliau, pada 150 meter yang pertama, beliau mengalami kekejangan otot yang teramat sakit. Kalau anda pernah masuk jadi atlet, kamu tahulah betapa bila kamu kena kekejangan otot itu, sakitnya memang sakit. Dan mustahil kamu akan teruskan larian. Tetapi tak apa, kita tengok video ini. Pada saat ini, wahai para pelajar, emas sudah terlepas daripada genggaman. Dia tahan kesakitan. Cuba fikir, dia nak teruskan ke dia nak terus baring? Dia ada dua pilihan. Pada saat dia tahu emas dah terlepas, adakah dia nak teruskan larian? Tapi para pelajar, dia tak nak putus asa. Wahai para pelajar, dalam keadaan sakit, dia teruskan lariannya. Dalam keadaan sakit para pelajar, dia teruskan larian. Dia tak putus asa pun. Dia tak putus asa. Dia tahan sakit, dia teruskan. Datang seorang lelaki pergi kepadanya. Wahai para pelajar, dialah ayahnya. Dialah ayahnya. Kamu nak tahu tak ayah dia cakap apa? Anak, tak perlu teruskan larian. Tetapi anak dia berkata, ayah, saya nak teruskan juga. Lepas tu mereka pun teruskan larian bersama-sama. Dalam keadaan sakitnya ada ayah bersama. Dalam keadaan peritnya ada ayah yang bersama beliau. Wahai para pelajar, dalam hidup ini, kalau kita letakkan matlamat yang salah, kita akan putus asa dengan mudah. Kamu tahu tak apa target pelari ini? Matlamat dia sebenarnya hanyalah nak tamatkan larian. Matlamat dia adalah untuk tamatkan larian. Kamu tahu tak para pelajar? Kalau matlamat dia nak dapatkan emas, dia akan putus asa. Dia takkan teruskan larian. Tetapi disebabkan matlamat dia nak habiskan larian, nak bagi ayah dia bangga dalam keadaan sakit ya, dia teruskan.
Sebab matlamat dia betul. Kerana matlamat itulah yang mendorong dia nak berjaya. Sebab itulah saya cakap dengan para pelajar, kalau matlamat kamu hanya sekadar berjaya nak dapatkan 5A dan kamu rasa memang takkan dapat, kamu mudah putus asa. Tetapi kalau kamu letakkan kejayaan ini pada nak gembirakan mak ayah, nak buat cikgu bangga, cikgu happy aku dah buat yang terbaik, kau akan kejar. Walaupun betapa susahnya kau perlu tanggung. Dan tolonglah jangan putus asa. Jangan putus asa. Kejarlah impian. Kejar. Kalau ada harapan, kejarlah. Bangkit. Dan kalau ada target, kejar juga. Jangan pernah kamu putus asa. Dan perbetulkanlah matlamat kamu. Wahai para pelajar, tetapkan matlamat yang betul. Sebab itulah kalau kamu tengok cara saya daripada awal tadi, saya tak ada kata pun jangan dapatkan 10A ke 9A. Saya nak cerita satu kisah benar. Salah sebuah sekolah menengah berasrama penuh di Kuching. Ada seorang pelajar dapat 9A. Saya pergi jumpa mak dia. Saya cakap, "Puan, tahniah, anak puan ni dapat 9A bukan senang." Kamu tahu tak respon mak dia kata apa? "Cikgu, saya minta maaf. Tetapi dia bukan anak yang saya banggakan. Dia bukan anak yang saya banggakan." Saya dah pelik dah. Lagi saya tanya kepada puan, "Puan, kenapa puan cakap macam ni? Anak puan dah buat yang terbaik." Cikgu tahu tak? Bila balik je hujung minggu, dia letak beg dia terus kunci bilik dalam bilik, tak ada tolong saya pun, tak ada bercakap dengan saya, tak ada sedikit pun dia tanya saya okey ke tidak di dapur. Yang ada dia terperap dalam bilik. Kalau cikgu kata 9A ini boleh membuatkan saya gembira, sejujurnya cikgu, dia bukanlah A pada adab dan akhlak dia pada saya. Pada ketika itulah para pelajar. Semenjak saya tahu itu, saya berazam saya nak bagi tahu satu Malaysia, para pelajar tolonglah. Jangan letakkan A itu matlamat anda. Letakkan matlamat ini nak jadi anak yang baik, nak jadi para pelajar yang bagus. Itulah matlamat yang sebenarnya. Dan kenapa SPM ni penting pelajar? Kita semua tahu. Selepas SPM kita nak fikir masa depan. Sebab itulah bila cikgu kata SPM ni penting, kita kena kejar. Kalau kita tak dapat sijil SPM, kau nak kerja dengan sijil apa? Kena fikir kenapa kena skor. Nak masuk IPG, kena 6A. Nak masuk universiti, perlu 5A, 4A. Kita tahu kena skor ada sebabnya. Ya. Dan tolonglah, wahai para pelajar. Sekarang ni saya nak masuk kepada yang kedua. Macam mana nak berjaya cikgu? Yang pertama, bayangkan kejayaan. Kalau ada orang tanya saya, "Cikgu, saya dah ada semangat dah ni cikgu. Sekarang ni macam mana saya nak berjaya?" Bayangkan kejayaan anda. 80% kejayaan bermula di saat anda mula bayangkan situasi, saat dan detik ketika anda mencipta kejayaan. Bayangkan, result keluar dapat slip, cikgu kata tahniah. Wah, result ini tengok sangat luar biasa. Cikgu pun nangis, dia peluk kamu. Lepas tu kamu nak pergi tengok muka mak ayah. "Mak ayah, mak dapat ni mak." Mak pun menangis gembira. Ayah kata tahniah. Kamu bayangkan semua ini, kamu akan kejar bayangan kejayaan. Masalahnya pelajar hari ini bila saya tanya pernah bayangkan, tak pernah lah cikgu, saya bayangkan PUBG saya menang je. Itu salahnya. Mulai hari ini para pelajar dengan baki 40 lebih hari saja lagi nak SPM. Jadi tolong bayangkan kejayaan anda. Macam mana respon cikgu, respon kawan-kawan, macam mana respon mak ayah nanti bila aku berjaya. Itu yang anda perlu bayangkan. Yang kedua, power of belief. Tak ada orang yang boleh ubah diri anda melainkan anda percaya anda boleh. Dan one thing is certain, that the power of belief. Bila kita percaya, dia akan gerakkan diri kita. Bila kita percaya, dia akan gerakkan seluruh badan kita untuk kejar benda itu. Sebab kita betul-betul percaya kita boleh berjaya, kita akan berjaya, wahai para pelajar. Wahai para pelajar, ini yang fasa yang terakhir. Saya dah nak masuk di fasa yang terakhir. Saya minta kita berehat sekejap je dulu.
Lepas tu kita teruskan. Sekejap ya. Sekejap ya, bagi saya minum air kejap. Okay, siapa nak minum air boleh minum dulu. Sekejap lagi kita start. Okay, para pelajar. Bila kamu tanya, ramai pelajar tanya ya. Cikgu. Sekejap ya, kejap. Okay. Biasanya para pelajar dia akan tanya cikgu, saya dah belajar siang dan malam tapi tak masuk. Kenapa ya cikgu? Okay. Pelajar akan tanya cikgu, saya dah belajar usaha yang terbaik dah cikgu. Kenapa tak masuk? Kenapa ya? Itu biasa. Okay, sekejap ya. Suara saya boleh dengar dengan jelas kan? Tak ada masalah kan? Okay, tak apa. Okay. Selalunya bila pelajar tanya, saya dah belajar betul-betul dah cikgu, tetapi saya tak faham. Saya dah study tapi tak masuk. Wahai para pelajar, dengan baki beberapa minit saja lagi, saya akan cuba rungkaikan bersama-sama. Kenapa susah nak belajar? Kenapa ilmu susah nak masuk? Kenapa bila kamu dah berkorban siang dan malam, tetapi tetap tak dapat markah yang baik? Ini jawapannya. Wahai para pelajar, untuk berjaya, untuk mendapat keberkatan dan keredaan, jagalah hubungan baik dengan perkara yang akan saya sampaikan ini. Jagalah hubungan baik dan peliharalah. Yang pertama adalah dengan Allah. Ya. Yang pertama dengan Allah. Jagalah hubungan baik dengan Allah, dengan Tuhan kita. Kadang-kadang solat cukup ke tidak kita? Ya. Bagaimana kita mudah lupakan solat, kita lupa pada Allah, tetapi kita minta macam-macam. Ya Allah, bagilah aku kecemerlangan, tetapi solat pun tak cukup. Kerana Allah berkata, kalau kau jaga hubungan dengan aku akan jaga hubungan kamu dengan benda-benda lain. Itu janji Allah. Jadi tolonglah wahai para pelajar, terutamanya yang beragama Islam, tolonglah solat tolong cukup 5 waktu. Wahai para pelajar yang saya kasihi, kalaulah kamu anggap masa nak solat ni susah, maka hargailah nikmat untuk solat. Kenapa ya para pelajar? Orang yang mati pun, orang yang dah meninggal, dia sanggup untuk bangkit semula hanya untuk kembali bersolat. Jadi yang pertama, tolonglah jaga solat. Kerana apa? Kalau kita tak jaga hubungan kita dengan Allah,
perkara lain pun akan sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, wahai para pelajar, dengan sahabat kita. Yang ada pada malam ini, wahai para pelajar, fikir balik, ada tak kamu mengumpat kawan kamu? Pernah ke tidak kamu menghina kawan kamu di belakang? Pernah tak kamu mengata dia tanpa dia sedari? Sedar ataupun tidak, dosa-dosa yang kamu anggap kecil itu, dia mungkin menjadi penghalang untuk kamu berjaya. Untuk itu para pelajar, mulai malam ini, after this program, tolong minta maaf dengan semua kawan-kawan. Kita tak tahu ya, mungkin ada seorang kawan kita disimpan perasaan marah dia sampai dia doakan kita supaya kau gagal lah macam tu. Kita tak tahu. Jadi tolonglah minta maaf. Tadi kita jaga hubungan dengan Allah, kita minta maaf dengan Allah. Yang kedua, minta maaflah dengan sahabat. Saya nak tunjuk satu video kisah benar ya. Sama-sama kita saksikan. Ini kisah benar ya. Bagaimana anda? Kisah ini menceritakan tentang sebab tu saya kata ceramah saya kamu perlu dengar dengan earphone. Dengar kalau boleh sorang-sorang, jangan ada gangguan. Tentang awak dan saya. Ya, awak dan saya BFF. Ini perempuan. Kalau dia lelaki ni, dia pun ada friendship, dia brotherhood, dia kuat. Kita selalu pergi sekolah sama-sama, naik motosikal ya. Ni lelaki naik motosikal, perempuan kadang dia tumpang sama-sama, makan sama-sama. Main PUBG sama-sama. Ya. Sekarang ni tak ada orang main layar lah, susah nak tengok. Main badminton. Ya, ini kita punya kawan lah ni. And then masa SPM pula datang. Result kita sama-sama gempak. Awak dan saya dapat straight A. Awak dapat IPTA. Dan saya dapat sambung overseas. Kini tiba masa untuk saya pergi. Saya pun nak pergi jauh. Awak jaga diri elok-elok ya. Dan dia pun pergi jauh. Pergi ke overseas. Dulu balas email, sekarang ni WhatsApp. Bila satu hari tak balas, tak ingat bila dia tak ingat. Tiba-tiba kawan dia tak seen WhatsApp dia. Ya. Kawan dia tak blue tick pun. Puas saya tunggu. Selepas hari-hari yang berikutnya, saya terus terputus hubungan. Dah tak ada kontak dah. Sedih, dia sedih sangat hati ini. 4 tahun berlalu, wahai para pelajar. Akhirnya saya pulang ke Malaysia. Kawan dia pulanglah ke Malaysia. Dia pulang dengan harapan dapat jumpa kawan dia. Alhamdulillah. Rindu kampung dia kata. Dia rindu dengan kawan dia. Dia nak jumpa kawan dia. Sampai rumah ya. Dia dah sampai kat rumah. Dia terus pergi rumah dia, kawan dia. Kawan dia pun disambut oleh mak dia, mak kawan dia. Lepas tu dia cari kawan dia. Dia para pelajar, nak tahu tak? Dia berikan hadiah untuk kawan dia. Mesti suka katanya, mesti suka. Wahai para pelajar, kawan dia sebenarnya dah tak ada ya. Sebenarnya kawan dia terlibat dalam kemalangan. Dan pada ketika itulah kawan dia dah pergi selamanya. Dan dia tetap doakan kawan dia. Dan pada pelajar nak tahu tak, selepas video ini disiapkan, kawan baik saya pun pergi meninggalkan saya di dunia ini. Saya tak nak cerita lebih lanjut, saya sedih. Cuma saya nak beritahu pada pelajar, hargailah kawan. Hargailah sahabat kita. Hargailah kawan yang selalu bersama kita. Jangan pernah kita mengata minta maaf lah. Kalau pernah mengata minta maaf. Dan ini adalah kisah benar. Ya, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Baik para pelajar. Tujuan saya adalah
Yang ini. Cuba baca, kalau boleh bacalah. Wahai para pelajar, tanpa kita sedari sepanjang 5 tahun di alam persekolahan, dialah teman kita ya para pelajar. Dialah rakan, dialah tempat kita mengadu segala suka dan duka. Wahai para pelajar, sedar tak? Di penghujungnya nanti dengan baki masa 40 lebih hari lagi ni nak SPM, kita akan terpisah dengan teman baik kita. Hargailah kawan anda. Beri terima kasihlah kepada mereka yang menghina. Kerana dengan hinaan mereka, kita bangkit. Beri terima kasihlah kepada mereka yang mengata. Kerana apa yang mereka katakan itulah buat kita kuat. Dan beri terima kasihlah kepada yang sentiasa bersama. Kerana dengan kebersamaan itulah kita berjaya harungi hidup-hidup yang berliku ini. Justru, saya harap minta maaflah dengan semua kawan-kawan kamu. Nanti ada grup kelas, minta maaf dalam tu, puas-puas. Lepas kita dah minta maaf, percayalah kita akan sampai tahap di mana kita mencapai ketenangan. Dan bila dah tenang, kita nak hadapi peperiksaan sangat mudah dan lancar. Percayalah para pelajar. Katakanlah kepada sahabat anda, jom kita buat yang terbaik dalam SPM. Ajak kawan sama-sama berjaya. Kalau sebelum ini kita tak pernah ajak sama-sama berjaya. Kalau kawan masih leka, tolong tegur. Kalau tak nak tegur, lempang dia. Ya? Dan yang ketiga para pelajar, yang pertama tadi Allah, Tuhan. Yang kedua sahabat kita. Minta maaf dengan Tuhan, minta maaf dengan siapa kita bersahabat, kawan kelas, tolong minta maaf. Dan yang ketiga para pelajar, cikgu-cikgu yang ada pada malam ini, cikgu-cikgu yang pernah mengajar kita. Para pelajar, saya nak cerita satu kisah benar, tetapi saya tak akan cerita panjang, ringkas. Ini kisah diri saya ya para pelajar. Pada masa tu saya darjah 6. Dalam tu ada bengkel teknik menjawab bahasa Melayu. Dan masa kita kecil biasalah kita main lestik getah tu. Dan tanpa sengaja, pada ketika itu saya terlestik penceramah bahasa Melayu ketika itu. Ya, ni cerita saya sendiri. Kamu tahu tak para pelajar? Pada ketika itu saya biasalah kita darjah 6, kita ni tak matang. Kita pun buat bodoh je bila ada lestik cikgu tu. Oh, kita buat bodoh lah. Cikgu tu tengok siapa, kita pun tengok belakang. Dalam hari ni pun saya tergelak-gelak. Ya Allah, kenapa lah? Kamu tahu tak apa yang berlaku? Hanya kerana kesilapan yang tanpa sengaja itu, result BM, UPSR saya B. Saya minat ya, kalau kamu tengok saya pemidato, pembahas, sepatutnya bahasa Melayu saya A. Sampailah UPSR, itu PMR atau PT3, saya dah cuba yang terbaik, bahasa Melayu saya tetap B. Dan ia tidak berhenti di situ. Sebab itulah orang kata kalau kita kurang ajar dengan cikgu, sumpahan itu benar-benar wujud. Sampailah SPM. Kamu tahu tak, SPM itu saya dah wakil Selangor ke kebangsaan pembahas tu. Tetapi saya tetap dapat B dalam bahasa Melayu. Pada ketika itu saya berfikir, apalah dosa yang aku dah buat. Baru saya teringat dosa saya pada cikgu bahasa Melayu. Dan disebabkan tak cemerlang SPM, saya ambil STPM. Kerana cintanya saya pada bahasa Melayu, saya nak jadi cikgu bahasa Melayu, saya ambil subjek bahasa Melayu, kesusasteraan Melayu, pengajian am dan geografi masa STPM. Kamus Dewan Tata Bahasa saya hafal daripada muka surat depan sampai ke belakang. Saya hafal. Hanya nak kejar bahasa Melayu tu saya nak dapatkan A. Wahai para pelajar, cuba teka apa yang berlaku pada saya. Saya tetap dapat B bahasa Melayu. Saya mohon UPU untuk sambung universiti, saya mohon yang pertama bahasa Melayu, cikgu bahasa Melayu saya mohon. Kaunseling saya letak yang kedua. Dan benarlah orang kata, jangan pernah kau lukakan hati cikgu. Dan saya hanya, saya nak bagi tahu kamu, Allah takdirkan saya jadi cikgu kaunseling. Untuk sedarkan kalianlah anak-anak Melayu, anak-anak yang ada hari ini, tolonglah, jagalah hubungan baik dan keberkatan kita, keredoan ini kita jagalah dengan cikgu. Kalau pernah mengata, minta maaflah.
Sebab saya tak nak benda yang saya alami, kalian alami. Ya. Dan saya nak tunjuk satu video daripada Thailand. Bagaimana mereka menghormati guru dan ini budaya di Thailand. Jangan kau tiru pula. Ya. Mana yang baik kita contohi. Baik para pelajar, sama-sama kita tengok video ni. Ya, ini budaya di Thailand. Dan saya kira sangat tepat dengan diri kita semua. Kita pernah jadi pelajar. Cikgu masuk kelas, kita bercakap, kita main, makan. Cikgu mengajar. Kita pula bersembang. Ya. Bila didenda, kita senyum-senyum je. Tengok ni, bila kita didenda tengah panas, apa kita rasa? Kita marah dengan cikgu, kita tarik muka, kita buat muka, tolak tangan. Dan pelajar ini dia cikgu tu perasan, kasut dia terkoyak. Tapi dia tak pernah lawan cakap cikgu dia. Masa rehat, pelajar lain semua ada makanan. Tapi pelajar yang miskin ini dia tak ada makanan. Cikgu ni tengok dari jauh. Tahu tak apa cikgu ni buat? Dia nampak pelajar ni minum air pahit. Dia bagi makanan dia pada pelajar ni. Ya, kalau pelajar baik, percayalah, cikgu akan lebih baik daripada pelajar tersebut. Cikgu akan hargai pelajar tersebut. Ini budaya di Thailand. Kau jangan tunduk-tunduk macam tu pula dengan cikgu nanti. Pelik nanti cikgu tu. Ini budaya di Thailand. Kau tengok, jangan terkejut perempuan isap rokok ni pula. Cikgu ni pula. Dia tegur ya. Dia tengok apa budak ni buat. Dia tarik, dia langgar macam tu. Didenda, di rotan. Kau tengok. Tengok muka pelajar perempuan ni. Tengok muka dia. Tengok. Dia tengok muka macam ni. Kalau saya penampar dah. Betapa dia tarik muka kat cikgu macam tu. Dia lari sekolah, ponteng, ikut pakwa dia. Oi, bangga dia ikut pakwa dia. Cikgu ni, saya nak beritahu para pelajar ya. Kau jangan ingat cikgu-cikgu ni tak ada kerja lain tau. Dia ada keluarga dia juga, tapi sebab sayang pada pelajar, dia sanggup tengok pelajar tu, dia belikan kasut. Sebab dia sayang. Tak ada cikgu dalam dunia ni, dia tak sayang pun pelajar dia. Dan kalau kau baik, kalau kau betul-betul hargai dan hormat cikgu, percayalah, kau akan dapat kebaikan daripada guru. Ni tengok pelajar tadi, perempuan tadi. Last dia kena tumbuk dengan pakwa dia. Lepas tu siapa yang datang? Cikgu dia yang datang. Masa inilah the turning point. Yang lelaki ni pula bergaduh. Tengok ni. Dia bergaduh. Last dia tolak cikgu ni. Kau nak tunjuk hero, kau tolak cikgu ni, berdarah. Lepas tu kau tengok apa yang berlaku. Dia pun tak tolong cikgu ni, dia lari je. Okey. Okey. Yang ini saya nak bagi tahu kepada pelajar, yang ini adalah budaya di Thailand. Hari Restu Ilmu dengan cikgu-cikgu. Okey. Masa ini kita anggap sebagai restu ilmu lah. Mereka akan minta maaf dengan cikgu-cikgu, dia akan buat macam bunga ni. Ini budaya di Thailand lah. Kau jangan buat tiba-tiba kau buat esok pula kan. Nanti cikgu kata pelik. Tapi ini budaya di Thailand. Kita ambil apa yang bagus. Ya. Tengok macam mana dia betul-betul menghargai masa restu ilmu itu ya. Tengok. Okey. Ini budaya di Thailand. Tengok pelajar perempuan tadi. Inilah masanya dia minta maaf sungguh-sungguh pada cikgu tu. Ya, aku jangan melutut pula esok dengan cikgu tu, pelik pula cikgu tu. Ini budaya kat Thailand ya. Dan percayalah, bila kita dah minta maaf sungguh-sungguh, kita akan berjaya. Dan cikgu ni sebenarnya ada seorang lagi pelajar dia cari.
Dia cari siapa? Pelajar lelaki yang ni. Lelaki biasalah nak tunjuk macho, malu. Ni budaya kat Thailand, kau jangan tiru pula dia nak sujud kat cikgu ni lepas ni. Ni. Tetapi apa yang saya nak sampaikan, dia mohon maaf dengan seikhlas hati dekat cikgu ni. Dia mohon maaf dengan betul-betul sungguh-sungguh dia minta maaf. Ini budaya Thailand, kau jangan tiru pula ya. Kan pelik cikgu tu nanti kata ada penceramah ajar. Bukan. Ini untuk kita ambil apa yang baik. Okey. Dan saya nak tengok kepada para pelajar, setelah beberapa tahun berlalu, percayalah, cikgu-cikgu ni rindukan kalian. Lagi-lagi yang nakal. Ya, setelah beberapa tahun kalian akan tinggalkan sekolah, cikgu-cikgu merindui kalian. Dia akan ingat kalian. Ya. Dia ingat anak murid dia. Masa inilah dia ingat. Dia ingat tau. Dan tengok apa yang berlaku pada mereka yang dah betul-betul minta maaf tadi, dia berjaya ke tidak? Dan inilah mereka. Semua dah berjaya. Sebab itulah saya kata kepada para pelajar, syaratnya minta maaf dengan cikgu sungguh-sungguh. Ya. Masa tak lama dari para pelajar, minggu depan dah nak bermula, minta maaf supaya apa yang ilmu akan disampaikan itu mudah lagi masuk. Ya, minta maaflah. Kita semua tak sempurna dan jangan expect cikgu akan faham kalian. Sesungguhnya kita yang kena faham cikgu. Baiklah. Itu hubungan dengan cikgu ya. Tolong jangan kamu lupakan. Dan para pelajar, kamu lupa satu perkara tau. Saya nak ingatkan balik. Tengok apa yang dah kamu buat. Tengok ni, tengok. Pada PKP yang lalu, cikgu buat Google Meet. Tapi tak ramai yang masuk. Pada PKP yang kedua, cikgu ni beli laptop. Dia beli khas untuk pelajar dia masuk buat Google Meet. Tetapi yang masuk hanya 10 orang. Wahai para pelajar, kita lupa tau. Masa ni lah cikgu kita kecil hati dengan kita. Dia kecil hati dengan kita dan dia tak bagi tahu pun dengan kita. Dia sanggup pergi ke bandar semata-mata nak cari line untuk kalian. Nak Google Meet. Bila dia buka, tak ada seorang pun pelajar yang masuk. Ya Allah, dosa dan derhakanya kita pada guru. Macam mana nak masuk ilmu? Wahai para pelajar, tolonglah. Kalau nak berjaya, jagalah hubungan dengan cikgu. Minta maaf. Sungguh-sungguh minta maaf. InsyaAllah, semua akan dipermudahkan. Dan yang terakhir adalah ibu dan bapa kita. Wahai para pelajar yang masih ada ibu dan ayah, yang terakhir ini tolonglah, peliharalah dengan baik. Mak kita daripada kecil jaga kita. Mak kita besarkan kita. Dia sentiasa masak. Tak sekali pun mak kata malas nak masak. Tak ada. Kadang-kadang mak sakit pun dia masak. Dan ayah, kadang-kadang ayah sanggup berhujan. Ayah sanggup berkorban nak cari duit untuk kita hidup ya. Dia nak bagi kita sekolah yang baik-baik. Itulah ayah. Wahai para pelajar, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Ibu telah mengandungkan kamu dan menanggung kesakitan demi kesakitan. Bersyukurlah kepada kedua ibu bapa dan kepada Allah jua tempat kembali. Wahai para pelajar,
saya nak kamu letakkan target yang betul ya. Saya dah nak habis dan ni saya minta maaf ya cikgu-cikgu, saya ambil masa ya. Tolong jaga 4 perkara tadi. Ya, tak kira lah. Walaupun kita tak berjaya dalam akademik, tetapi kalau kita jaga hubungan kita dengan 4 ini, percayalah, kita nak dapat kerja yang baik pun mudah. Kita kerja Foodpanda pun rezeki akan masuk banyak-banyak. Sebab itulah saya kata dengan pelajar, tak payah kejar 10A, tak ada semestinya, tak apa. Kita tahu kemampuan kita. Cukuplah kita jadi yang terbaik untuk diri kita. Untuk siapa? Untuk mak dan ayah kita. Dan wahai para pelajar, saya doakan kamu semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Untuk yang terakhir ini, izinkan saya untuk memimpin bacaan doa untuk semua yang bersama kita. Para pelajar, tadah tangan bersama-sama yang beragama Islam, yang bukan beragama Islam, sama-sama kita bertafakur. Boleh ya? Boleh. Sama-sama kita buat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di kesempatan ini ya Allah, Kau ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Kau ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Dosa yang aku telah mungkir janji padamu ya Allah. Dosa kerana meninggalkan arahanmu, kerana meninggalkan perintahmu ya Allah. Dosa meninggalkan solat ya Allah. Kau ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosaku dengan kawan-kawanku ya Allah. Aku telah banyak melakukan dosa dengan kawan-kawan ya Allah. Aku mengata mereka dari belakang ya Allah. Aku memeli mereka ya Allah tanpa mereka sedari. Aku sendiri ya Allah mencari dosa dan kesilapan ini ya Allah. Maafkanlah diri ini ya Allah. Maafkanlah kawan-kawanku ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Buat guruku ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa yang aku pernah lakukan kepada guru-guruku. Ampunkanlah kesilapan yang telah aku lakukan kepada guru-guru. Cikgu, kami minta maaf cikgu. Kami pernah lukakan hati cikgu. Kami akan minta maaf dengan cikgu selepas ini. Kami akan cari masa nak minta maaf sungguh-sungguh dengan cikgu. Cikgu tunggu ya. Ya Allah, buat ibu dan ayahku, Mak, minta maaf Mak. Mak dah banyak berkorban untuk kami. Mak dah buat yang terbaik. Mak tak pernah merungut Mak sakit. Mak tak pernah sekali pun Mak kata Mak tak sihat. Tak pernah sekali pun Mak kata Mak tiada daya nak buat kerja. Mak, ampunkan dosa-dosa anakmu ini Mak. Ayah, setiap hari ayah bekerja. Tak pernah sekali pun ayah merungut tak ada duit untuk kami. Tak pernah sekali pun ayah berkata ayah penat bekerja. Ayah, doakan anakmu ini ayah. Maafkan anakmu ini ayah. Semoga dengan kemaafan dan keredaan ini ya Allah, dapat bantu anakmu ini untuk berjaya dalam SPM. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah aku peluang dan kesempatan untuk balas jasa ibu dan ayah. Berikanlah aku kesempatan untuk banggakan ibu dan ayah. Berikanlah aku kesempatan untuk jadi anak yang baik, anak yang soleh untuk ibu dan ayahku. Buat guru-guruku, semoga aku diberi kesempatan untuk melihat mereka gembira dengan kejayaanku, walaupun bukan sebagai dalam pelajaran tetapi dalam hidup nanti insya-Allah. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para pelajar, tahniah saya ucapkan sebab kita dah doakan untuk mak ayah, untuk cikgu-cikgu dan kawan-kawan. Nanti jumpa ya. Minta maaf dengan kawan-kawan. Tengok muka mak ayah tu, tengok dari jauh pun tak apa. Tapi nanti minta maaf kat mak ayah tau. Kita tak tahu salah kita dengan mak ayah, minta maaf je. Kadang-kadang mereka terluka dalam diam, minta maaf. Ya, kita akan senang nanti lepas tu. Dan dengan cikgu-cikgu, nanti hari Isnin turun sekolah ya. Jumpa cikgu-cikgu. Percayalah. Cikgu ni dia nak anak-anak dia berjaya. Tak ada cikgu pun dalam dunia ni dia nak anak-anak dia gagal. Ya? Semua cikgu nak anak murid dia berjaya. Kalau cikgu tegur tu, ucapkan terima kasih. Ya? Sebab tak semua cikgu ambil berat pasal kita. Dan para pelajar, walau siapa pun kita orang susah ke, kita tak ada mak ayah ke, kita boleh berjaya. Ya? Kalau kita betul-betul nak berjaya, kita boleh berjaya. Sama-samalah kita skor SPM, ajak kawan-kawan, bagi semua bangga dengan kita. Walaupun kadang-kadang kita tahu kita lemah dalam akademik, tak apa. Nanti lepas SPM, dapat kerja yang bagus, kita bagi tahu, cikgu, saya dah jadi askar, tentera. InsyaAllah, cikgu-cikgu ni bangga nanti dengan kamu semua. Dan yang terakhir sekali daripada saya, kejarlah kejayaan di dunia dan akhirat. Ya? Jangan sekadar nak cemerlang pada subjek, tapi akhlak kamu tak cemerlang. Dan saya minta maaf di hujung ni, saya betul-betul nak sampaikan dari hati. Saya nak para pelajar rasa dan faham bahawa kejayaan ini bukan sekadar pada subjek sahaja. Kalau kita akhlak baik pun, insyaAllah kita akan berjaya. Saya minta maaf ya, kalau ada kekurangan daripada pihak saya. Dan saya minta maaf terlebih masa. Saya doakan anak-anak semua berjaya. Kalau nak cari saya ada Facebook saya, IG saya. Dan untuk makluman juga ya, tahun lepas saya menguruskan saya bantu pelajar-pelajar satu Malaysia kemasukan ke IPG. Yang itu boleh cari saya nanti. Kalau siapa nak betul-betul nak masuk IPG, boleh cari saya. Dan untuk yang terakhir sekali ini, saya doakan para pelajar semua berjaya. Tak kisahlah, walaupun kita tak berjaya dapat 10A sekalipun, tetapi berjaya dalam hidup. Ya, saya minta maaf kalau ada kekurangan di pihak saya. Dan saya sentiasa doakan yang terbaik untuk para pelajar. Kalau ada rezeki kita jumpa, jangan lupa tegur-tegur saya. Dan kepada cikgu-cikgu SMK Kuala Selangor, terima kasih atas jemputan ini dan saya minta maaf. Saya teremosi. Ya, sebab saya betul-betul nak sampaikan dalam hati saya. Ya, dan semoga kita semua mendapat manfaat dan semoga semua anak-anak berjaya. Untuk itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak ucapkan kepada Cikgu Salam di atas ceramah yang tadi. Saya kira kalau dapat diadakan secara bersemuka memang sangat seronok ni sebenarnya. Tapi apakan daya, hanya sekadar di alam maya. Salam penuh jauh di sana. Sekali lagi pihak sekolah mengucapkan terima kasih banyak-banyak di atas penyampaian tadi. Suka untuk saya ingatkan tadi, kita dapat tengoklah Cikgu Salam telah berjaya membawa kita melihat kegagalan dan kejayaan itu dengan skop yang lebih luas dalam kehidupan kita.
bukannya hanya sekadar skop tu hanya di akademik semata-mata. Dan sekarang ni kita berada dalam keadaan yang sangat kritikal lah. Hanya tinggal beberapa hari saja lagi. Jadi kita bersihkan hati, buat baik dengan semua orang, jaga hubungan dengan semua, dengan Allah, dengan Tuhan, dengan mak bapak, dengan kawan-kawan, dengan ibu bapa, guru-guru dan semuanya. Supaya mudah untuk kita menerima segala ilmu yang akan kita pelajari dan akan kita luahkan di dalam Dewan Kepariksaan. Terima kasih dan tahniah kepada yang masih bertahan. Tengok chat sangat meriah. Sangat meriah chat kita. Tahniah kepada pelajar-pelajar sekalian. Cikgu-cikgu doakan semoga yang berada dalam ni dan yang akan melihat video ni semua sekali lah akan berjaya menempuh peperiksaan SPM nanti. Dan buanglah, singkirkanlah perkara-perkara lara sia-sia dalam masa ni lah, kedekat ni. Tingkatkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita berusaha, seterusnya kita bertawakal lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira sampai sini sajalah. Mungkin ada ramai yang nak tidur. Esok kita ada, jangan lupa esok kita ada kelas tambahan bermula pukul 8 di sekolah. Jadi kita teruskan usaha kita. Jadi sekali lagi pihak sekolah mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Salam. Para pelajar boleh sampai sini je lah. Kita tutup majlis kita dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.